Live. Live. Berapa bunyi? Berapa bunyi sampai dia bunyi suara Ustaz? Ustaz Syarizal. Sebab tengok kereta dia, cang kereta dulu. Saya tinggal itu. Okey, apa khabar semua? Okey. Ustaz baru habis, tak sempat rehat apa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارض عنا يا كريم إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang bermaksud hanya saja yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu di kalangan kamu ataupun orang-orang alim. Surah Fatir ayat 28. Sadaqallahul azim. Yang dihormati dan dikasihi yang berbahagia pengurus dan kuasa program Kuliah Duha Muslimat Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya dan seluruh dan kuasa pengurusan program, dan yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran pada pagi ini, rakan-rakan kita daripada para jamaah
muslimin yang bersama muslimat itu yang lebih ramai tentunya. Alhamdulillah. Pertama-tama kita berfak syukur pada Allah Azza wa Jalla di pagi 21 hari bulan Rabiul Awal yang berkat. Pada pagi ini Allah pertemukan kita seawal jam mungkin 8.30 lagi kot atau 9.30 tadi, 8.30 pagi tadi, 11.30 pagi tadi, dalam sesi ilmu. Sudah selesai 1 jam bersama sahabat saya Ustaz Syahrizan Daud Turabi, dan sekarang turn saya lah untuk menyambung. Tuan-tuan kira sanggup 2 jam dalam kerana ilmu ni, pastilah tuan-tuan dalam kerahmatan, dalam keberkatan, dan sepanjang 2 jam ini doa malaikat sedang kita raih. Tuan-tuan lah sedang meraihnya. Doa keampunan, doa kerahmatan, doa keselamatan, doa keberkatan. Allahu Akbar. 1001 nikmat lah. Ini suatu perkara yang menggembirakan orang beriman. Tapi orang tak beriman, dia tak tahulah semua ini. Maka dia tidak akan bicara. Dia telah beruntunglah orang-orang yang sentiasa cinta kena ilmu. Dan itulah sebab saya mulakan tadi ayat Fatir 28. Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut pada Allah orang-orang berilmu. Jelas Allah tunjuk dalam Quran ayat, orang yang takut pada Allah orang berilmu. Yang takut, yang bimbang terhadap ancaman Allah, yang takut neraka Allah, yang takut siksaan neraka, yang takut kepayahan di alam sana, orang-orang berilmu. Itulah kita cari sebenarnya dalam hidup beragama kita, untuk kita tambahkan ilmu. Akhirnya kita dengan Allah makin takut dengan makna, makin dekat dengan ibadat, makin jauh daripada kejahatan, maksiat dan seumpamanya. Amin ya rabbal alamin. Itu satu motivasi awal. Baik. Kita terus kepada topik kita pada pagi ini, sambungan perbincangan yang telah kita langsungkan, iaitu pada tanggal 14 hari bulan Oktober yang lalu, 2 minggu yang lepas. Setelah kita mula menyambung pengajian lama, kita terhenti dalam tempoh PKP 3 ataupun 2 dan 0, 20 dan 30. Kita nak terus bincang tentang isu tajuk azan. Kita akan cuba tamatkan hari ini. Saya cuba tamatkan sebab saya nak rushing saja, sebab ada benda yang tak perlu panjang-panjangkan. Kita nak tamatkan untuk topik azan. Maksud bukanlah azan kesemuanya tamat, tapi kita tamatkan setengah yang kita tamatkan. Baik. Dalam hal ini kita tengok muka surat 75 tu, tuan-tuan ya. 75 tu terakhir kita bincang soal lafaz yang masyhur, iaitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lafaz azan. Jadi kita tak perlu nak bincang tentang persoalan hukum hakam tentang azan, tapi kita tengok maknanya. Jadi secara umumnya yang penting azan adalah satu panggilan ilahi. Panggilan Allah, seruan ilahi. Kalau boleh kita letak dalam minda hati kita, itulah kenyataan. Azan ni satu panggilan Allah. Allahu Akbar, sampai masanya untuk kamu salat. Sampai masa untuk kamu beribadat. Masa sampai kamu kena tunaikan hak aku, iaitu salat dan beribadat kepadaku. Kalau itulah yang kita letak dalam minda kita, bermakna kita dahulukan Allah daripada semua perkara yang lain. Baik pekerjaan, kerehatan, urusan apa sekalipun dunia, Allah kita dahulukan. Itulah maksud yang kita kena pandang di sudut Allahu Akbar. Soal hukum hakam fiqh tentang macam mana tarjih bagi saya sudah nampak, kita tak bincanglah. Baik. Namun begitu, sikit apa yang kita nak sebut pada pagi ini, sambungannya. Selain daripada ucapan Allahu Akbar dalam azan, diselangi pula dengan satu ungkapan yang lain, iaitulah ucapan asyhadu an la ilaha illallah, muka surat 76 yang dalam page, saya punya page lah, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini ucapan yang menyambung kepada kalimah Allahu Akbar. Baik. Kepada orang yang alunkan azan, memanglah wajib dialun dengan suara yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang tak azan, yang dengar azan,
kita ucap dengan suara yang perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kaedah dah. Kepada yang maklumkan azan, dia akan ucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang dengar, kita jawab dengan suara yang rendah. Kita yang dengar saja. Suara kita dengar, tak payah dengar orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu di antara cara kita menyahut azan ataupun kalimah-kalimah dalam azan. Cuma yang saya tekankan sini ialah perkataan-perkataan azan ini ataupun syahadah ini penting. Kita nak tengok sekejap. Apa dia? Antara ialah kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau kita nak ambil suatu rumusan ringkas, ini adalah satu pengakuan, suatu pengiktirafan terhadap kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pengiktirafan, pengakuan terhadap Allah punya kebesaran dan kemuliaan Nabi SAW. Asyhadu dengan makna aku menyaksi, aku yakin. Cuma sayalah, kalau saya dalam suasana kefahaman saya, kalau saya terjemah asyhadu, saya tak terjemah aku menaik saksi. Saya akan terjemah dengan aku yakin, aku percaya bahawa Allah hanya Tuhan yang esa, tidak ada yang lain. Aku yakin percaya Muhammad Rasulullah SAW. Sebab bagi saya, ini pandangan peribadi saya lah, kalau sebut saksi sahaja, kalimah saksi ini sesuatu kalimah yang tak kukuh mana. Soalnya saksi ni boleh jadi saksi palsu. Boleh jadi ada orang diminta jadi saksi dalam kes tertentu, dibayar dengan bayaran tertentu. Saksi juga, tapi saksi palsu. Ada saksi benar, ada, tapi saksi ni kalimah tak kukuh mana. Saya bersaksi, saya tengok peristiwa tu, tapi tak tengok pun, tapi awak sebagai saksi diupah. Bawa ceritalah, saya tengok apa yang berlaku. Contoh di mahkamah, betul lah awak tengok sebab awak saksi penting, pendakwa contohnya. Baik. Tapi kalau sebut saya percaya, yakin, dia bunyi gagah sikit. Dia bila sebut Allah ni, kena yakin percaya, tak bersaksi saja. Aku yakin percaya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Aku yakin percaya Muhammad Rasulullah. Itu saya punya terjemahan dulu, kini selamanya lah. Ya. Sebab tu saya kalau saksi, nak saksi tak apa nak berapa jelira pada saya. Jelira tu maksud apa? Tak masuk. Tak berapa nak masuk dalam hati. Baik. Itulah lah, tak ada masalah. Itu tidak membatalkan apa-apa. Ustaz, saya suka saksi-saksilah. Tapi yang penting, fokus kita ialah menyatakan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Muhammad Rasulullah. Pengakuan kita terhadap Allah punya keagungan dan penyucian kita, kebencian pada Allah dan pengakuan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kalimah apa ni azan ini, saya nak sebut satu perkara, iaitu kata setengah ulama kita. Ini pandangan para ulama lah, bukan hadis ya. Bagaimana ini isu azan, bagaimana menunjukkan bahawa setiap waktu, saat, ketika dunia akan diberitahu dalam azan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Nabi melainkan Nabi Muhammad utusan Allah. Di samping Allahu Akbar, kalimah Allah Akbar lah, bermakna tiap saat waktu azan berkumandang, dunia mendengar perkataan itu untuk menyatakan Allah Tuhan kamu yang Maha Esa dan Muhammad Rasul kamu yang merupakan utusan Allah Azza wa Jalla. Ini untuk menyatakan. Jadi suatu perkara yang kata ulama menunjukkan sesuatu yang sabit, qat'i, mana yang tetap, dan benda yang qat'i, benar-benar, sungguh-sungguh, tak main-main. Betullah azan ini satu kalimah yang tak pernah berhenti dan terhenti. Saya dah sebut acap kali kan, ulang balik 2 minit ke seminit, kalimah yang terus berkumandang malam, siang, pagi, petang. Kalau kita boleh kumpulkan kalimah azan itu dalam satu situasi kita dengar bersama, saya ingat 24 jam tu akan sahut menyahut azan.
Sana azan isyak, sini baru habis azan asar. Sana baru masuk azan asar, sini baru nak solat subuh. Sana dah tengah-tengah azan, sini baru azan. Sebab dunia kita lokasinya berbeza-beza, negara ke negara, bahkan negeri-negeri pun berbeza time. Jadi kalau itulah suasana azan, boleh kita bayangkan dunia seluruhnya kalimah azan berkumandang malam siang untuk menyata kepada alam ini Allah punya alam, Allah Maha Besar, Muhammad Rasulullah, Allah Maha Agung, Muhammad Nabi Allah. Mari kita menuju kejayaan, mari kita salat, mari kita hayal falah. Jadi ini semua menunjukkan betapa Allah benar-benar pemilik alam ini, tak ada Tuhan yang lain. Itu sebagai satu renungan sajalah. Ini bukan hadis tuan-tuan ya, sebagai kupasan para ulama kita baik. Jadi dalam hal ini kalimah asyhadu alla ilaha illallah merupakan kalimah akidah. Kita bersama kalimah akidah. Kalimah bersabit akidah ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya dalam hal ini disebutkan kepada kita bahawa kalimah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, satu kalimah yang terkandung juga dalam azan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya, terkandung dalam kalimah azan. Baik azan subuh, zuhur, asar, maghrib, dikumandangkan kalimah hayya 'alal falah. Apa makna hayya 'alal falah, tuan? Apa makna? Marilah menuju ke arah kejayaan. Al-falah ni kejayaan. Masjid Al-Falah, kita di USJ 9 ya. Masjid ke arah kejayaan. Baik, Al-Falah. Baik. Tapi jangan salah baca. Kalau baca falah, lam tu ada tasydid, lain makna. Al-Falah kejayaan. Falah lam tasydid, peladang, petani. Dia ke situ pula. Dia sikit ya. Kalau al-falah tanpa tasydid, bacaan umum al-falah kejayaan, kemenangan. Tapi kalau baca hayya 'alal falah, sudah. Maknanya petani, pekebun, peladang. Apa pula cerita tu? Jadi jangan tebeng-tebeng buat tak erti bahasa Arab lah ya. Maksudnya jagalah benda macam tu. Ada. Ada. Kalau biasa kadang-kadang dia sebut hayya 'alal falah. Itu makhraj tak betul lah. Al-falah. Al-falah saya pun tak erti nak letak makna lah. Ha bukan ha. Al-falah saya tak dapat nak pasang makna. Confirm tidak makna al-falah lah. Al-falah ha, kemenangan, kejayaan. Baik. Sebab ada satu kelompok, ini pengalaman saya dengar azan lah, daripada lidah tidak Melayu. Orang Melayu kita selamat sejahtera. Mulai kita hampir kepada lidah Arab yang bukan kita lah. Ada satu kelompok sering azan sendiri, dia baca macam tu, hayya 'alal falah, lam tasydid. Itu kesilapan, dan dia tidak memaknakan azan yang sebenarnya. Baik, tak apalah, itu jelas. Jadi ceritanya di sini saya dah buatlah, hayya 'alal falah ialah satu ajakan untuk mencipta kejayaan, kemenangan. Di sini tak bincang ni, tapi saya nak sikit tambahan supaya kita nampak konteks azan ini begitu cantik, sebab dia bawa kita kepada banyak benda-benda yang di sebaliknya. Bila disebut kalimah hayya 'alal falah, marilah, hayya ni mari, hayya ni datang, sila, mari, itu mana hayya ya. Sila datang untuk mencipta kejayaan. Dalam perkara hayya 'alal falah ni, bila sebut al-falah kejayaan, kita nampak tuan-tuan, solat ini pintu kejayaan. Orang berdosa bila bersolat diampunkan dosa. Orang yang silap hidupnya buat kesilapan, bila solat diangkat dosanya. Itu kan pintu kejayaan tu, kemenangan, rezeki itu. Kemudian solat itu sendiri yang akan dibangun sedikit boleh cegah kita daripada kejahatan. Solat ini boleh cegah kita pada keburukan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang boleh cegah kamu daripada kejahatan. Kejayaan juga. Batu orang yang salat, jaga salat, insya-Allah dia punya nak terarah kepada kejahatan tu tak seberapa, insya-Allah.
Saya tak kata terhenti terus, sebab kita manusia ini ada dorongan-dorongan tertentu, tetapi insya-Allah salat jadikan kita terhenti, tak terdorong untuk melakukan maksiat cepat. Bikin 16 kali dulu, baru 10, bukan 2 kali. Dosa ni kesan solat. Betullah saya teringat satu hadis Nabi SAW. Sikit renungan bersama, sebab kita nak perkemaskan dalam ilmu kita bila kita mengaji sesuatu perkara, bab azan ke zikir tak kira lah, kita nak kemaskan ingatan kita. Betul, ada hadis Nabi SAW disebut tentang bab solat ini. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kata kawan kita, sahabat kita seorang ni, salla al-laila wa qama al-laila, dia sembahyang jaga sungguh, bukan setakat sembahyang wajib, sunat pun dia buat. Contoh sembahyang malam dia buat, tak tinggal. Tetapi bila siang hari dia buat satu amalan yang buruk, nama apa? Mencopet, iaitu mencuri. Bukan curi barang-barang besar, barang-barang yang biasa. Dia tengok kalau ada wallpen yang mahal atas meja, dia tengok, ya, akhirnya dia ambil. Ini bukan sahabat yang diadu kepada Nabi SAW. Bahasanya mencopet lah kan. Dia tak rompak orang, tapi tengok benda-benda yang tu dia akan seronok, jadi dah budaya. Ada macam tu. Akhirnya dengan Nabi sallallahu macam mana sahabat kita seorang ni dalam keadaan begitulah akhlaknya. Sembahyang ke? Apa kata Nabi? Biarkan dia dengan solat, mudah-mudahan solatnya mencegah keburukan. Jadi orang-orang yang kadang-kadang kita nampak akhlak tak elok, datang ke masjid jarang-jarang berpakaian lengkap, jarang-jarang tu aurat, jarang-jarang buka, contohnya dia macam itulah. Ataupun mungkin akhlak buruk, biarkan dia solat. Jangan larang, jangan tegah. Kita patut doa, mudah kesan solat dia akan merubah peribadi dia. Lepas tu hari ni kalau ada kawan kita, rakan kita yang aurat tak tutup, tapi solat subuh, asar, bawa kain sembahyang tu pergi masjid tu, lepas solat buka balik, ya, contohnya, sabar sekejap, biarkan, jangan tegur dia, kau ni memang solat apa benda macam ni, tak payah. Kita patut doa dalam hati, ya Allah, bekalkan buatnya keimanan yang kuat, hidayah yang berkekalan. Mudah-mudahan satu hari Nabi sebut ni, mudah-mudahan dengan solat itu boleh cegah daripada kemungkaran. Sebab Quran kata macam tu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang boleh cegah daripada kejahatan kemungkaran. Itu satu proses namanya. Jadi banyak benda dalam agama ni kita kena bersabar, ya. Yang penting amal kebaikan. Macam orang sedekah juga. Ini satu teguran saya kepada setengah orang lah. Kadang-kadang kita ni tak berapa nak jaga di sudut hikmah berdakwah, ya. Orang tu solat tak jaga, tapi derma nombor satu, biarkan dia menyumbang. Ada bukan tak ada tuan-tuan, derma nombor satu dia, tapi bab ibadat solat dia tak jaga, masjid tak mari. Tapi kalau bab derma ni, dia orang pertama menyumbang. Sebutlah masjid nak berapa, masjid nak buat apa, dia menyumbang bukan sikit, ada. Biarkan sumbangannya, mudah-mudahan Allah rahmati, hatinya semakin bercahaya dengan izin Allah. So ini kuasa Allah belaka. So Allah boleh menyuluh hati manusia dengan suluhan ilmu iman. Allah boleh ubah manusia bukan dalam masa setengah jam, setengah minit boleh berubah manusia. Kalau Allah nak ubah manusia setengah minit boleh. Allah punya kuasa. Ini satu yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam beragama. Baik. Sebenarnya isu azan, tapi nak kait dengan solat tadi. Baik. Kemudiannya dalam hubungan azan ini ada satu ucapan dalam azan, iaitu as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naumi. Ini merupakan satu kalimah azan yang dikumandangkan ketika azan zuhur, subuh saja je tu. Ada. Tapi tuan-tuan nampak semua terpinga-pinga bunyi subuh. Banda tuan-tuan masih bersama saya lah. Alhamdulillah. Kalau tidak sebimbang, tinggal keberanian dengan saya, orang lain tak bersama saya. Baik. Subuh confirm lah. Dan ini disepakati oleh semua mazhab, baik Syafi'i, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi. Ungkapan sama dilafazkan. Ini ada hadisnya. As-salatu khairan, ada hadisnya, kerana pernah satu ketika
Bilal radhiyallahu anhu diminta untuk azan subuh pada masa mula-mula azan disyariatkan. Sebab Nabi ni ada dua muazzin besar, dua muazzin utama lah. Kalau kita sekarang muazzin pertama, kedua, kanan dan pertama contohnya. Satu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, satu Abdullah bin Maktum. Abdullah Maktum. Yang keduanya pertama Bilal. Jadi bila azan subuh nak dilakukan, maka antara peringatan Nabi kepada Bilal ialah supaya Bilal ucapkan as-salatu khairun minan naumi. Maka Bilal ucapkan, sebab itulah menjadi suatu ucapan yang berpanjangan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ini kata ulama wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi bila suruh Bilal buat sesuatu, itu wahyu. Bukan saja wahyu Allah turun atas Nabi untuk disebut kalimah as-salatu khairun minan naum. Maknanya semayang lebih baik daripada tidur. Ini mudah nak pasang makna ni. Semua orang boleh pasang makna ni. As-salah semayang, khairun lebih baik, min daripada tidur, an-naumi. Cuma masalahnya, betul tak semayang bila tidur atau tidur lagi lebih baik? Itu masalahnya. Jawapan ada pada masing-masing. Ada orang kadang-kadang dia tahu as-salatu khairun minan naum, semayang baik tidur. Dia jawab, tak apalah bila aku nak tidur dulu, dia kata. Jawab dalam tidur dia lah, aku mengantuk. Bila panggil lah, aku nak tidur dulu, aku nak bayar subuh, aku 8:30 pagi ni, contohnya. Jadi hal ini saya nak sebut tuan-tuan satu perkara. Bila saya seronok bila saya baca-baca benda macam ni dan buat catatan di buku saya ni dan catatan di buku-buku nota saya kena sentuh hal-hal yang berkaitan. Satu perkara penting dalam azan, panggil kita as-salatu khairun minan naum. Maksudnya apa? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Maknanya bangunlah. Tidur baru tidur sejam ke? Kena bangun. Ini arahan Allah, perintah dia ni, panggil kamu. Kalau tidur dah 5 jam, lagilah patut bangun. Apa nak lewat-lewat lagi? Dalam hubungan tuan-tuan, tolong pegang satu hadis Nabi sebut kepada kita. Ini semua kita kena ambil maknum untuk diri kita dan keluarga kita. Apa kata Nabi SAW? Pertama, sembahyang subuh. Sebab ini azan sembahyang subuh kan. Kata Nabi, man kana salla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Hadis Imam Muslim sahih. Nabi kata apa? Ulang balik, man salla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Terjemahannya, man, siapa salla subha, salat subuh dalam kan berjemaah. Subuh berjemaah. Apa yang didapat kata Nabi? Faka'annama qama al-laila kullah. Dia seolah-olah hidupkan malam hari, ibadat sepanjang malam. Siapa orangnya semayang subuh berjemaah, seolah-olahnya pahalanya apa? Dihidupkan malam hari dengan ibadat sampai tak tidur. Hadis tuan-tuan. Jadi saya nak kaitkan azan ini, bila Bilal panggil as-salatu khairum minan naum, kita kena sahut. Sebab bila kita dah bangun solat berjemaah, kemudian subuh kita berjemaah pula di sebuah masjid, kata Nabi, faka'annama qamal laila kullah. Hamba Allah yang solat berjemaah ini seolah-olahnya sepanjang malam tadi dia tak tidur pun. Dia berzikir, bertasbih, bertahmid, beribadat sepanjang malam. Pahalanya satu rezeki. Tapi hadis ini tidak semua orang tahu dan faham. Itulah tuan-tuan, dalam usaha kita untuk mendapat nikmat hadis begitu rupa, jaga subuh berjemaah, bangun awal untuk banyak subuh, satu keperluan sebenarnya. Hati yang nak bercahaya, diambil kesempatan. Hati yang nak hidup, diambil peluang. Hati nak bertakwa, dia akan ambil
peluang-peluang sebegini. Sebab jaminan Nabi jaminan yang pasti. Kalau Nabi kaitkan sembahyang subuh berjemaah seumpama ibadat sepanjang malam, pahalanya kalau kira fizikal nak bangun nak ibadat sepanjang, siapa yang boleh ibadat sepanjang malam tak tidur secara mudahnya tak mungkin, sebab kita ni perlu kepada kerehatan badan. Tak lama pun nak berehat, sejam 2 jam, mata jadi letih, kepala pun jadi tak berapa nak settle, jiwa pun sakit kalau tak tidur. Kerehatan perlu. Tapi nak cerita pada kita, subuh ni penting dalam senarai kehidupan seharian kita, berjemaahnya. Jadi orang yang bangun subuh jemaah, kata Nabi, seolah-olah dia ibadat sepanjang malam tanpa tidur. Kita dapat pahala besar. Gerakkanlah hati-hati masing-masing. Walaupun kita mungkin seorang perempuan yang kewajipan ke masjid tidaklah semacam orang lelaki, kan? Kewajipan masjid tidak macam orang lelaki. Gerakkan hati kita. Ada ruang peluang itu kepada suami. Bang, jom, yang nak ikut ke masjid subuh pagi ni, yang nak ikut bersama. Apalagi kalau ia bernama suami ataupun anak lelaki. Itu tak ada kompromi lah. Sebab sembahyang lelaki di masjid, sembahyang perempuan di rumah. Kenyataan. Betullah dalam hal ini kita gerakkanlah kehidupan berjemaah, khasnya kepada sang suami. Bang, abang nak pahala tak? Pahalanya seolah abang tak tidur malam, pahalanya. Seolah abang tak tidur malam, seolah abang duk berzikir, tasbih, tahmid, Quran, ayat demi sampai ke subuh. Sepanjang malam pahala. Abang nak ke tidak? Kalau suami kata abang tak nak, tak lama lah tu. Ya. Kalau suami kata, ya, apa cara yang Nabi bersabda, syarah sikit, buka mukadimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tersayang, ya, hadis Muslim kata bahawa siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahalanya seolah-olah dia hidupkan malam hari dengan ibadat. Kita perkemaskan. Ini benda yang kita hilang sebenarnya. Minta maaflah, kita hilang daripada konteks hubungan kita dengan agama. Minta maaf. Sebab itulah hari ini kalau kita faham sangat-sangat, kita tidak akan biarkan berlalu. Susah, penat, letih macam mana, pahala menanti kita baik. Soalan puan, ya silakan. Baik. Terima kasih soalan. Puan bertanya, subuh berjemaah, ya, bersama suami, kan, anak lelaki kita berjemaah subuh lah ni. Baik. Sama ke tidak? Dia begini, keutamaan tetap sampai bila-bila adalah masjid dan surau. Sampai bila? Sebab lokasi ini lokasi jamaah. Dan Allah jadikan ini lokasi yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan. Lepas tu dalam hadis disebut, kita berjalan ke masjid pun Allah sudah angkat gandaan pahala. Berjalan saja tak boleh lagi. Berjalan saya ke masjid, angkat gandaan pahala. Itu keutamaan yang jelas pasti. Jadi kemampuan kita untuk ke masjid kena utamakan. Baik laki, baik anak laki, baik suami, kena utamakan. Baik. Tinggal lagi, mungkin dalam beberapa konteks tertentu. Apa dia konteks tertentu? Sebagai contohnya, mungkin dalam beberapa situasi suami nak memimpin anak-anak isterinya supaya hidup dalam suasana berjemaah. Tidak salah. Tapi bukan itulah segala-galanya. Mungkin dalam tempoh seminggu, contohnya seminggu adalah 2-3 hari, 1-2 hari, memang suami memimpin anak-anak, ya, jom bang long, bang ngah, semua bang semua, kita berjemaah subuh pada pagi ni. Asal apa? Asas untuk memimpin keluarga demi untuk faham tentang kepentingan solat berjamaah, termasuk isteri. Tak ada masalah. Tetap pahala jemaah itu mendapat keberkatan pada Allah Azza wa Jalla. Pertama, dapat pahala. Kedua, rumah kediaman kita ada berkat sebab solat didirikan dalam kediaman kita. Yang ketiganya adalah, yang kedua kerana soal pengajaran, nak didik. Ataupun halangan mungkin kerana faktor malam itu hujan lebat sampai jam subuh, jam 5, jam 6 hujan lagi, sampai suasana tidak diboleh, ada halangan.
Yang ketiga lah, kalau memang terpaksa macam mana? Faktor kesihatan, suami nak keluar rumah memang tak dapat keluar, masalah kesihatan terjejas, tapi dia boleh solat di rumah, memimpin keluarga, silakan. So, suami kita mungkin nak keluar rumah tak boleh, tapi dia wheelchair, tak salah dia sebagai imam. Kalau dia wheelchair, tak salah. Yang kedua pula, dia bacaan lebih baik pada orang lain. Kalau ada anak baca lebih baik, anak imam lah, tak salah. Kerana faktor yang suami kita tak boleh keluar dari rumah dah, kesihatan terjejas contohnya, dia memang tak boleh keluar. Ketika itu memang dibolehkan untuk, ataupun yang keempat kerana faktor penyakit. Umpama kita baru ni kan, dalam tempoh PKP 1, 2, 3 ada pandemik contohnya, bukan COVID sajalah, kita baru ni COVID. Kalau ada pandemik tertentu menyebabkan tak boleh kita nak keluar rumah sehingga surau pun tutup, maka kewajipan solat rumah itu adalah wajib yang qat'i lah, wajib lah. Jadi itulah kenyataan. Tetapi kita nak buang ke tepi soal solat di rumah Allah ini, masjid, tak boleh. Sebab ini adalah tempat yang paling asal dalam agama. Ini tempat asli untuk berjemaah siapapun kita, kan ini merupakan tempat kita bertemu. Sebab inilah lokasi yang utama dan paling utama. Sebab kemuliaan surau masjid dari sudut tempat solat tidak akan terbatal walaupun apa yang berlaku sekalipun. Sebab itulah betul, saya kata betul, bila pihak berkuasa, bila berlaku kes COVID-19, dia buat peraturan, ada hukum itu situ, diizinkan untuk solat 5 orang saja. Siapa? Imam, Bilal, Siap dan pengusi surau. Masa tu 5, ada yang 6, 10 orang. Betul, supaya rumah Allah tetap hidup walaupun 5 orang. Atas asas perlu dihidupkan. Tak boleh rumah Allah ini menjadi kubur, dia membisu sampai gelap gulita, tak boleh. Rumah Allah nak kena cahayakan dengan azannya, suara imamnya, dengan zikir tasbih, dengan munajat kepada Allah. Tak boleh. Sebab rumah Allah wajib dimakmurkan, selama-lamanya kena makmurkan. Baik, puan-puan jelas ya? Jelas. Di mana puan berada, nombor 1, 2, 3, 4, tengoklah keadaan. Tetapi kalau puan, ini panjang cerita pula, boleh ke ni? Macam tak redha nampak. Kita bincang benda berkait ni, tuan-tuan. Saya tak naklah direct kepada nas ini kemudian keluar-keluar entah apa, tak tahu. Baik. Yang keduanya ialah kita orang perempuan. Kalau saya sebutkan tadi, Nabi bersabda, siapa yang semayang subuh, man salla fi jama'atin faka'annama qama al-lail, siapa subuh berjemaah dapat pahala sepanjang malam soal beribadatnya tanpa tidur. Mungkin akan kita berkata kepada kita orang perempuan, kami macam mana ustaz? Tetap orang perempuan musallanya di rumah. Tetapi ia tidak menghalang orang perempuan daripada ke surau berjemaah, bukan setakat subuhnya, hatta maghrib isyak. Bila ada keamanan dari sudut perjalanan ke masjid. Keamanan macam mana? Keselamatan terjamin. Dia ada suami bawa dia bersama, selesai masalah. Dia seorang ibu, suami mungkin dia tak ada anak lelaki, boleh bawa dia. Ataupun dia keluar terjamin keselamatan dia. Sebab jarak rumah dia dengan masjid taklah sampai 60 km. Kalau 60 km tu jauh sangat. Shah Alam ke Banting lah. Tak pasal-pasal pula nak ke mana Kak Limah sembayang, kat mana? Kat Banting. Itu mengarut sangat nampaknya. Kalau jaraknya dalam sekitar 2 km, USJ 4 nak solat USJ 2, sepanjang jalan saja, dan terjamin keselamatan. Dia keluar seorang, dibolehkan, tak ada masalah. Yang penting adalah tengok suasana. Jadi orang perempuan tidak terhalang untuk dapat kelebihan macam lelaki, tengok suasana. Tapi kalau suami kita katakan yang solat di rumah sajalah, abang nak ke masjid solat jemaah, yang ke rumah, ketika itu wajib patuh tidak? Wajib patuh. Suami larang masjid, larang, itu hak dia. Bermakna saudara perempuan, saudara sebagai perempuan kena patuh. Tunaikan, masalah. Tak boleh ustaz saya nampak, itu soal lain. Kalau nak juga pinjam suami, bang, takkan bang seorang nak kotik pahala.
Saya nak juga. Cuma macam mana? Bincanglah hati ke hati. Jangan pula, abang tak faham. Itulah berbalah namanya. Jadi ada unsur perbincangan hati ke hati. Tapi bagi saya lah, kalau suami orang yang ada moral ilmu yang tinggi, akhlak yang terbaik, dia akan pimpin tangan isteri untuk bersama ke masjid ke surau berjemaah, walaupun dia rasa mungkin lebih layak untuk di rumah sebab faktor-faktor. Tapi kalau dia seorang suami yang ada nilai agama yang tebal, yang tinggi dalam dada, jom kita sama ke masjid, abang bawa bersama untuk hadir kuliah maghrib seumpamanya. Jadi hukum agama ni begitulah kenyataannya. Jangan kata bahawa dalam kita soal perempuan ni soal terhalang. Tidak terhalang, tak terhalang. Sama cerita juga orang perempuan dalam keadaan ada halangan uzur syar'i. Contohnya apa? Haid ataupun nifas. Haid, nifas ini uzur syar'i orang perempuan. Terhalang ibadat, tak boleh solat berjemaah di masjid. Bahkan bukan takat Jumaat tak boleh, sembahyang tak boleh. Diharam solat pada masa itu. Apakah kita nak kata bahawa orang perempuan terhalang daripada perkara kebaikan pahala? Tidak. Sebab Allah tak akan bergantian. Tak boleh ke masjid untuk solat berjemaah kerana haid. Di rumah boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh istighfar. Pahala zikir, tasbih, tahmid yang puan buat itu tidak mengurangkan pahala berjemaah di masjid kalau buat kerana Allah Azza wa Jalla. Ganti aku tak boleh ke masjid kerana haid, aku duduk dengan zikir, sikit-sikit zikir subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, pegang buat tasbih. Kalau kata tasbih lah, tak pegang pun tak apa, sampai 1000 kali sekali tasbih tahmid. Pahala zikir puan-puan tadi Allah tak akan kurang walaupun seinci dengan orang sembahyang masjid, walaupun yang sedang ramai masjid. Nak tak nak saja. Itu agama tidak pernah menekan. Agama tak kata orang lelaki mesti lebih pahala, perempuan kurang-kurang sikit lah. Tak. Sebenarnya pahala agama ni seiras kata lelaki perempuan. Cuma dalam konteks ibadat ada masa-masa sekian-sekian keadaan. Boleh faham Okey. Apa cerita dia? Cerita penghujung tadi. Ini masalah ni. Belum soalan puan tadi. Ya, hadis tadi kita ada hadis dah selesai dah. Faham Dia saya tekankan sangat. Jadi mudah-mudahan bawa hadis kepada hidup kita, supaya sang suami kita, Masya Allah, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin contoh dalam kediaman kita, ada kekuatan itu. Supaya abang-abangda kita, suami kita, ayah-ayah kita ni, terutama kalau kita ada ayah lelaki tadi, biarlah melekat solat berjemaah dalam kesempitan, cari keluasan, payah cari kemudahan, insya-Allah. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Baik. Anak-anak kita bersama, lelaki khasnya. Susah Ustaz, bukan susah sebenarnya. Dia tak susah, tapi susah kerana memang nak ajar benda yang begini. Sebab orang dah tua ni memang susah. Kalau anak diajar usia awal berjemaah maghrib, subuh berjemaah, dia melekat. Patutlah orang Melayu kata apa? Melentur buluh daripada rebungnya. Itu tak? Itu kaedah. Betul. Benda kebiasaan belum daripada kebiasaan biasa. Tapi kalau nak melentur buluh dah keras, dia terpenting balik kena muka, cedera kita. Ya? Anak kita umur 25, bang, pergi masjid. Ni bang, ni mak, ni. Penumbuk sulung kata orang kita 25 tahun. Tak kena cakap, pop, pergi sebiji. Padan muka mak. Suruh saya supaya pandai-pandai saya lah. Bukan tak berlaku tuan-tuan. Berlaku dalam sahabat minggu lepas. Kerana RM10. Dia sepak ayah, terajang ayah. RM10 ya. Ayah tak bagi, minta RM10. Terus terajang si ayah. Paper minggu lepas. Saya menangis. Saya tak kata itu satu benda biasa, luar biasa. Bila hati anak sudah hitam, jiwa anak telah mati, ayah yang duk didik dia dengan secara sayang kasih, akhirnya RM10 minta ayah tak beri. Dia anggap ayah tu sebagai agaknya kedekut, tumbukan diberikan. Allahu Akbar. Patut awak bagi ayah RM10 itu bukan minta pada ayah lagi. Awak bukan 6 tahun, 11 tahun, 20 tahun dah. Tapi suasana kita minta lah. Sebab tu dalam hal anak ni tuan-tuan, saya sebut ini live ini, saya sebut sentiasa, bila sebutlah anak-anak ni tuan-tuan, 3 benda tolong kita amalkan. Tak kira lah
anak kita daripada umur mana, daripada usia sampai ketua pun, tolong 3 benda kita kena buat dalam kerangka untuk dapat rezeki anak-anak yang saleh. Yang pertama, kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rintih kepada Allah punya permohonan. Walaupun anak dah besar panjang sekalipun, dalam usaha nak jadi anak, apalagi anak kecil, rintih doa. So kita minta Allah lembutkan hati, beri rezeki keimanan, tambah dalam jiwanya kebaikan, beri hidayah, minta pada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, kita nak kena tunjuk tauladan yang terbaik. Kita tunjuk sikap yang terbaik, contoh terbaik, perkataan, percakapan, amalan. Tunjuk. Anak akan tengok, ayah aku ni bila masuk solat, waktu solat segera. Ayah aku ni bila solat berdoa panjang juga ataupun zikir. Anak akan lihat, termasuk bukan solat je, percakapan. Tunjuk akhlak yang terbaik secara maksimum. Yang ketiga ni adalah kita kena berganding dengan pasangan kita. Siapa pasangan kita? Isteri lah, ibu pada anak kita. Tak boleh suatu pihak yang buat kerja kebaikan berganding sama dari sudut untuk apa saja kena ada gandingan. Nak tegur, nak suruh, nak tunjuk apa, gandingan. Ini 3 benda ni. Kalau ada 3 benda ni, insya-Allah Allah permudahkan. Allah permudahkan. Satu, doa Allah malam siang. Kedua, tunjuk peribadi yang terbaik, contoh yang terbaik pada anak kita. Dan ketiga, gandingan kita dengan sang ibunya kepada anak, isteri kita lah. Kena mesti seia sekata. Tak boleh cacat sebelah pihak dari sudut agama. Habis ayah sembahyang jaga, mak tak jaga sembahyang, habis kita kena gandingan bersama. Baik, itu jadi pagi ni saya banyak sebut benda di luar sikit lah, ya, boleh. Bukan luar sangat ni, masuk kontak kita ni sembahyang ni, tapi agak nampak di luar sikit, bukan luar sangat. Baik, tuan-tuan puan-puan semua, baik, kita terus kepada tadilah. Jadi ayatnya ialah dalam bab solat, azannya berbunyi as-salatu khairun minan naum, yakni kita memanggil untuk mengajak kepada salat dan menyatakan sembahyang lebih baik pada tidur. Saya tak nak sebut lah, sebab saya bila baca ni antara perkara hukum hakam ni saya tak nak sebut. Saya nak ambil pemikiran di balik kalimah azan tak apa dia kita bawa. Baik, kemudiannya adalah sikit sebanyak di bawah tu disebutkan, kalau bab azan ini tiba-tiba ada seorang bukan Islam, bukan Islam, non Muslim, ada di dalam perbincangan kan, tuan-tuan baca lah, bukan Islam, non Muslim lah, non Muslim, mungkin dia Hindu, dia Buddha, Kristian, tiba-tiba dia azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia azan dengan suara lantunan yang baik, dekat-dekat dengan Bilal Masjid Mekah jugalah contohnya, atau masjid paling tidak dalam masjid An-Nur lah contohnya. Dia non Muslim. Apakah dengan azan dia tadi dia telah jadi Muslim, mula Islam? Ulama kata apa? Ada ulama berpandangan kalau dia ucap kalimah syahadah itu, maka dia telah berubah jadi seorang Muslim, tak langsung. Tapi ada ulama berpandangan mengatakan belum menjadi Muslim, kerana itu hadir lafaz secara lafaz, bukan daripada hati. Kerana dia mungkin dia mengaji sekolah kebangsaan, belajar subjek agama Islam dengan anak-anak Melayu Islam yang lain, bahkan dia pula paling tinggi dalam kelas, anak Melayu Islam dapat 80, dia 99 contohnya, ya, ada itu asal berlaku PMR mana kan, PMR pelajar Muslim bahasa Arab dapat tertinggi, hafalannya kuat lah tu, anak anta dia ingat, tergambar, biasa jawab, lulus. Jadi ada kemungkinan seorang hamba Allah ini diucap kalimah azan dalam kelas pula, muallim dari guru Islam ajar azan, dialah yang pertama dengar, dihafal, diazankan, dialunkan. Jadi ulama kata dia belum dianggap sebagai Muslim. Saya punya pandangan berdasar kepada beberapa kajian, walaupun dia alunkan kalimah asyhadu alla ilaha dalam azan itu belum lagi dianggap sebagai Muslim yang sebenarnya. Dia kena sebut dengan hati, perasaan, bukan sekadar sebutan saja. Itu satu perbincangan ulama lah, sebab mungkin berlaku dan memang berlaku.
So, ada anak-anak kita yang bukan Islam, memang dia hafal. Doa pun dia hafal, azan dia hafal, dia boleh azan, komplit azan. Itu bukan lagi sebagai seorang Muslim sebenarnya. Dan ada ulama bincanglah, saya berpandangan tak ada anggap sebagai Muslim lagi ketika itu. Dia perlu kepada suatu syahadah yang betul-betul melekat dengan redanya, kesungguhannya, kehendaknya. Bukan di atas mata-mata dia buat sekadar begitu saja, tak boleh. Baik. Cuma ada kebaikan jugalah, ya. Sekurangnya bila dia boleh kalimah azan dia boleh sebut dengan begitu lancar, mudah, patut anak anak Islam kita lebih tercabarlah. Macam mana budak Hindu ni boleh azan, aku tak boleh azan pun, ya. Aku azan bertukar dengan takbir raya. Budak Melayu kita tak azan dah, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak azan keluar takbir raya. Itu masalah. Sebab dia raya dia yang diutamakan. Baik. Itu berlaku tuan-tuan. Kawan tak tahulah. Dapat anak-anak keluar pada perut ibunya, suami pun pegang anak tu. Kebetulan mertuanya tu imam surau. Tunjuklah pada yang mertua tu imam ni, aku boleh azan juga. Ibu tua kata, tak apalah biar ayah azankan. Tak payah saya azankan. Tak apalah. Dia pun pegang anak dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tengok. Mat, azan itu takbir raya. Dia kata, sekarang ni dah berubah, dah takbir dia kata ayah. Ini kekelentong sungguh lah. Ya. Tak tahulah berlaku kat mana. Saya ingat bukan berlaku di Subang Jaya, berlaku belah-belah Kelana Jaya kot, ya. Allah Alam. Ni kenapa terhenti ni? Baik tuan-tuan, ya. Kita masuk masa kejderaan. Dah habis dah masa kita ni. Saya kena hormati 11.30. Baik. Jadi kesimpulannya pada pagi ni ialah tentang zikir. Tak selesai juga lafaz iqamah kita ini. Jadi kesimpulannya, okey tak? Okey. Kesimpulannya ialah bagaimana azan, satu syarat yang mutlak dalam beragama, suatu di antara ketentuan ilahi kepada kita, dan azan satu ajakan demi untuk jadikan kita makin dekat rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi azan tuan-tuan syiar yang paling utama sekali, membesarkan Allah dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus, dan mengajak kita untuk kembali kepada dengan ibadat yang sempurna. Cuma kepada para muazzin, kena belajarlah tentang hukum-hukum azan itu. Nak azan nafasnya panjang pendek, kemudian makhraj, itu masalah muazzin. Kita ni, kewajipan kita kalau azan tu jawab. Itu kewajipan kita yang sebenarnya. Yang ini sebenarnya ada di dalam muka surat yang ke berapa ni? 78. Zikir ketika mendengar azan dan iqamah. Cuma penghujungnya saya sebut macam ni lah tuan-tuan. Kita kena melazimi untuk jawab azan bila azan dengar azan. Sama ada kita dengar azan daripada kenderaan. Ada kemungkinan kita tengah driving daripada mana-mana lokasi, masuk asar 4.19 azan. iKim punya radio ke RTM siar tak? Siar kan? Di satu. Okey, seperti siar. Ataupun Zayan siar azan. Ustaz, macam mana Ustaz kena jawab azan? Tiap kali azan kedengar baik dalam radio ataupun daripada mikrofon masuk masjid, kita jawab. Tak kiralah azan langsung daripada mikrofon masjid ataupun dalam radio, kita jawab. Sebab kalimah itu yang utama, bukan soal azan hukum mana. Kalimah jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar daripada radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar tengah driving sampai akhir. Sebab ini sunnah dalam kita dengar azan. Dan penutup azan, ya, kalau kita memang dah download full azan, okey, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab kalimat tak berkumandang, walaupun phone berbunyi, tapi kita menyahut panggilan kalimah itu, walaupun tidak orang sebutkan, tapi dirakamkan. Penting itu jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Kalau pagi-pagi subuh tu biasanya kita dengar Al-Falah punya, kita dengar Madaniyah punya, jadi mana tu kita kontrol gitu. Jadi berserabut banyak Kita fokus satu.
Betul. Kita fokus satu, ya. Kita fokus satu. Kita dengar mana yang terampil kita fokus yang tu, ya. Kita tak tengok walaupun 4 lokasi bersama, tapi tengok fokus yang terampil kita di mana. Kalau yang kita rasa Al-Falah dekat atau kita Al-Muttaqun dekat, Al-Madiyah dekat, fokus yang tu. Ya, di mana kita berdekatan. Baik. Yalah, kalau rajin nak jauh semua tu lewat sebelah kita, ya. Tak, fokus yang mana dekat kita. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pada pagi ni, tuan-tuan. Saya rasa itulah saya nak berhenti dah, ya. Walaupun tuan nampak macam tak berganjak, ya, saya nak berhenti dah. Jadi mudah-mudahan ada soalan. Baik. Boleh? Masih pasal solat wanita, Ustaz. Ya. Hadis kata afdalnya pertama solat wanita di rumah. Baik. Dan di rumah bukan hanya di rumah tapi di biliknya. Dan satu lagi hadis, kalau nak pergi ke masjid jangan dihalang. So dua-dua ni kalau kita tengok, yang satu jangan dihalang, yang satu lebih afdal. So rasanya yang lebih afdal ni yang lebih kuat kan, Ustaz, kan? Yang di bilik tu. Baik. Lepas tu ada yang dapat mengatakan kalau perempuan ni solat di rumah bersendirian, tak ada siapa nak diajak berjemaah, namun suami dia berjemaah di masjid, perempuan tu insyaAllah akan dapat pahala suami dia juga berjemaah dia. Macam mana tu, Ustaz? Okey. Yang pertama sekali, memang kita terima hakikat perempuan afdal solat di rumah, ya. Kemudian di bilik ada hadis lain lah, tapi penting di rumah, ya. Di rumah kita baca rumah bilik dia lah. Kecuali dia dalam keadaan mampu pergi atas faktor suami tadi, kita terima hakikat. Tetapi dalam konteks pandangan para ulama terkini kita, dia ada satu benda yang kita kena tengok dalam kacamata agama. Sebab dapat kelebihan solat di rumah tu satu hal, perempuan. Tapi kalau kita sampai tahap kekurangan ilmu dan faham ilmu yang ada di masjid, sampai kita langsung tak pergi cari ilmu, Ini tanpa majlis ilmu lah. Majlis ilmu, solat saja. Itu serahlah kepada, kalau dia memang itu memang dia hak di rumah lah, hak dia. Tapi kalaulah dalam konteks suami ajak dia, contohnya, jom kita solat ke masjid, dia minta pergi, suami minta bawa pergi, dia kena patuh kepada suami dia. Jadi kesimpulannya ialah solatlah di rumah pun dia, masjid pun dia. Yang tak betul tak solat. Itu ya. Cuma yang kedua tadi saya kena sentuh juga, sebab dalam ini pandangan ulama terkini dan banyak ulama bincang. Pertama, dalam soal kita beribadat solat, dapat pahala. Tapi kita bimbang kekurangan tentang ilmu fardu ain. Betullah, maka ada kewajarannya para muslimat untuk datang berjemaah kalau ada di sana keluasan masa waktu, kemudian tak ada masalah yang sifatnya menakutkan, membahayakan, demi untuk ilmu. Saya kata mudah saja. Kalaulah muslimat terhalang tidak pergi, mungkin kerana faktor sakit ke, umpamanya dia hanya boleh masuk luar, suami patut kena beri ilmu kat isteri dia. Tadi yang ceramah tadi, ini bukan gurauan, ini kenyataan, supaya isteri bertambah ilmu. Kalau suami dengar ilmu setengah jam, 40 minit di masjid, dia patut berikan ilmu kepada isteri. Sekurang-kurangnya sebagai ilmu dia sampaikan, ini kewajipan, ini antara kata-kata para ulama, ini kata-kata hadis, ini sampaikan. Sebab ilmu tidak ada di sana kompromi. Ilmu bagi lelaki perempuan sama, kena belajar, kena mengaji. Talabul ilmi faridah, kan ilmu tu wajib dicari. Jadi yang penting bagi saya dalam jawapan yang mudahnya, kerana masa tidak mengizinkan, kita kena seimbangkanlah. Bila ada keseimbangan dalam hal solat di rumah ke di masjid, kemudian ilmu cari, semua akan selesai. Suami pun seronok kalau isteri datang bersama berjemaah, dia pun tak tertekan untuk memahamkan agama kepada si isteri dia, tak perlu nak syarah-syarah lagi, si berdengar sama, kebaikan. Ada masa tertentu, macam masalah puan tadi contoh ditanyakan, suami rasa perlu untuk dia mimpi rumahnya bab solat, silakan, tapi janganlah segala solat di rumah, saya buat ke masjid, tidak. Ambil masa, ada kesempatan masa, malam minggu katakan, memang tugas saya untuk pimpin anak-anak bab solat, silakanlah. Wallahu alam. Yang berbaki kita sambung lagi lah, ya, setiap 2 minggu sekali kan. Kita bertemu lagi pada bulan November, insyaAllah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله.